Aku terkejut bila aku lihat dalam TikTok sebentar tadi satu trending yang mengatakan bahwa belanjawan yang bakal diumumkan oleh Ismail Sabri Yaakob adalah belanjawan olok-olok. Baik, aku hairan juga sejak bila ada belanjawan olok-olok bakal diumumkan pula. Aku pun buat satu kajian yang ringkas lah. Aku coba lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh netizen sehingga mereka mengatakan belanjawan yang bakal diumumkan oleh Ismail Sabri Yaakob adalah belanjawan olok-olok. Aku tak percaya, sehinggalah aku menemui berita berkaitan itu, laporan berkaitan itu di Agenda Daily. PRU 15 Ismail Sabri diingat jangan buat budget olok-olok pada 7 Oktober. Jom kita lihat apa sebenarnya yang berlaku sehingga netizen kata belanjawan olok-olok. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menjadi tidak bertanggungjawab jika mahu membubarkan Parlimen sejurus selepas membentangkan bajet 2023 seperti kabar angin yang bertiup. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, Ismail Sabri mesti memastikan bajet itu tetap dibahaskan dan diundi selepas ia dibantangkan, kerana ia akan menjadi tidak sah jika tidak dilakukan. Saya menasihatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri dan kerajaan sekarang supaya membentangkan bajet 2023 yang sepatutnya, kata beliau. Kita tidak mahu pembentangan bajet olok-olok atau boneka pada 7 Oktober hanya kerana Perdana Menteri dan Kabinet sebenarnya telah memutuskan untuk membubarkan Parlimen selepas pembentangannya. Jika itu benar-benar berlaku, bajet yang dibentangkan pada 7 Oktober akan menjadi sia-sia, kata Hassan dalam satu kenyataan hari ini. Beliau mengulas kabar angin bahawa Ismail Sabri akan cuba membubarkan Parlimen sejurus selepas membentangkan bajet 2023 pada 7 Oktober depan. Hassan menegaskan bahawa kegagalan memastikan bajet itu melalui proses penuh bermakna ia tidak sah, memerlukan pentadbiran seterusnya membentangkan satu lagi rancangan perbelanjaan persekutuan. Beliau seterusnya mendakwa bajet itu akan mengandungi insentif yang bertujuan menarik sokongan kepada kerajaan yang memerintah sekarang. Hassan juga berkata, kerajaan juga dilihat tidak mengambil berat jika ia merancang untuk mengambil atau mengadakan PRU pada November kerana dijangka banjir ketika itu. Sabtu lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, PRU 15 mesti diadakan dengan segera walaupun semasa musim banjir melanda negara dan membidas pembangkang yang didakwa kepanasan kerana takut akan kalah. Cakap-cakap mengenai PRU 15 masih semakin berlegar apabila Ismail Sabri terus mendapat tekanan daripada partinya untuk mengadakan PRU. Kabar angin ini terus diperkuat lagi apabila Ismail Sabri mengumumkan bahawa kabinetnya akan membentangkan bajet 2023 3 minggu lebih awal, iaitu 7 Oktober. Dengan penganalisis meramalkan, beliau akan membubarkan Parlimen pada hari berikutnya. Saudara penonton sekalian, aku nak tegaskan sekali lagi bahawa yang tular itu adalah apabila Hassan Abdul Karim mengatakan Ismail Sabri diingat jangan buat bajet olok-olok 7 Oktober ini. Dan adakah benar pada 8 Oktober akan bubar Parlimen?
Semua itu akan diketahui pada mesyuarat kabinet bincang PRU pada Rabu ini menurut laporan di Agenda Daily. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara berkaitan pilihan raya umum ke-15 akan dibincangkan pada mesyuarat kabinet Rabu ini selain perkembangan ekonomi negara. Beliau berkata, memandangkan Rabu ini terdapat mesyuarat kabinet sebelum beliau berlepas ke New York, Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mungkin perbincangan berkaitan perkara itu dengan kabinet boleh dilakukan atau terlebih dahulu sebelum pertemuan Top 5 UMNO bagi membincangkan perihal PRU 15. Ismail Sabri berkata, mesyuarat kabinet mempunyai wakil pelbagai parti termasuk UMNO, GPS Gabungan Parti Sarawak dan Bersatu bagi membolehkan hal berkaitan PRU 15 dibincangkan menurut bernama. Kabinet ada wakil parti Bersatu, GPS dan UMNO. Kita akan bawa hal PRU dalam mesyuarat kabinet, katanya ketika ditanya media, adakah perkara berkaitan PRU akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet selepas melancarkan Dasar Tenaga Negara 2022-2040 di Putrajaya hari ini. Mengikut perkara 40 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang di Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau nasihat seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri kecuali sebagaimana diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan itu. Ismail Sabri berkata beliau masih belum mengadakan pertemuan dengan Top 5 UMNO bagi membincangkan hal berkaitan PRU 15. Dari segi PRU, waktu Perhimpunan Barisan Nasional saya ada sebut PRU akan diadakan dalam waktu terdekat. Beri masa dan tunggulah sehingga saya jumpa Top 5 dan Presiden UMNO, katanya. Top 5 merujuk kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan serta 3 naib presiden iaitu Datuk Muhammad Khalid Nordin, Datuk Seri Mazir Khalid dan Ismail Sabri. Ditanya bila pertemuan dengan Top 5 akan dilakukan, Ismail Sabri berkata, kebiasaannya pertemuan itu akan dibuat sebelum mesyuarat MT UMNO pada 30 September ini. Biasanya kalau MT malam, petang itu Top 5 atau Biro Politik sekali, tetapi saya belum dapat tarik lagi, tetapi MT telah ada tarik iaitu 30 September malam. Mungkin petang itu kita Top 5 akan bincang, katanya. Sabtu lepas, Ismail Sabri pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda Barisan Nasional berkata, tarikh pembubaran Parlimen akan diumumkan tidak lama lagi untuk memberi laluan kepada PRU 15. Jadi adakah benar seperti yang diramalkan oleh para adakah benar bahwa penganalisis politik mengatakan 7 Oktober pembentangan bajet 2022, manakala hari yang berikutnya iaitu 8 Oktober akan ada pembubaran Parlimen. Kita tunggu sama-sama. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.